Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pertamanya marilah kita sama-sama bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan kurnianya, dengan taufik dan hidayahnya, dengan mahabbah dan mawaddahnya, dapat lagi kita sama-sama berkumpul dan meneruskan lagi usrah bulanan kita, yang mana pada kali ini kita akan menghabiskan, kalau ikutnya hari ini kita menghabiskan berbaki 2 surah lagi, insya-Allah, yang kita cuba nak habiskan daripada juzuk ke-30 dengan menggunakan tafsir Al-Munir karangan Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Jadi insya-Allah hari ini kita akan cuba untuk habiskan surah yang ke-113 iaitu surah Al-Falaq dan juga 114 iaitu surah An-Nas. Okey. Surah Al-Falaq dan surah An-Nas ni dia memang sekali dia macam kembar dua surah ni. Al-Mu'awwidhatan. Okey. Ulama juga memanggil sebagai Al-Mu'awwidhatan. Dua surah yang mana surah yang mengajar kita macam mana nak meminta pertolongan daripada Allah SWT. Kenapa dinamakan Al-Mu'awwidhatan? Itu nanti kita akan tengok dalam huraian yang kita akan bacakan. Okey. Jadi kita terus pergi kepada surah Al-Falaq dulu, kemudian baru kita masuk surah An-Nas. Surah Al-Falaq, surah ini adalah surah Makkiyah yang mengandungi 5 ayat. So Makkiyah kita dah ulang banyak kali dah. Surah-surah ataupun ayat Quran yang turun sebelum Nabi SAW berhijrah dari Mekah ke Madinah. Manakala Madaniyah adalah opposite dia, berlawanan dengan dia, iaitu mana-mana surah ataupun ayat Quran yang turun selepas Nabi SAW berhijrah dari Mekah ke Madinah. Okay. Kita terus pergi kepada nama surah. Okay. Cuma ulama ada perbezaan pendapat lah, ada perenggan atas tu kan, perbezaan pendapat berkaitan dengan dia Makki ke dia Madani, tapi itu tak apa, itu bahasan ulama. Berkaitan dengan dia Makki ataupun Madani. Okay. Nama surah ini dinamakan sebagai surah Al-Falaq kerana ia bermula dengan Qul a'udzu birabbil falaq. Macam biasalah nama surah ni kan, kita boleh nampak dalam awal surah tu disebut dengan Al-Falaq. Al-Falaq artinya berpecah dan bercerai antara satu sama lain. Ia termasuklah benih biji dan tumbuhan yang berpecah dari tanah, mata air di bukit, hujan dari awan mendung dan anak dari rahim. Jadi secara ringkas Al-Falaq ni satu benda yang dia pecah, kemudian dia tumbuh, dia mekar, dia bermula. Jadi yang pecah, bercerai, yang keluar benih, biji, tumbuhan, mata air, hujan, anak daripada rahim, Allah SWT adalah Rabbul Falaq, Tuhan kepada makhluk-makhluk ini. Okay? Jadi itu yang dimaksudkan dengan perkataan Al-Falaq. Okay, jadi kita terus sambung kepada kelebihan muka surat 478. Kita tengok sedikit berkaitan dengan kelebihan surah Al-Falaq dan juga surah An-Nas, iaitu dipanggil sebagai yang bawah tu Al-Mu'awwidhah ataupun Al-Mu'awwidhatan. Okey. Sebab tu saya kata surah Al-Falaq dan An-Nas ni dia sekali. Okay, jadi kita tengok kelebihan. Seperti mana yang saya pernah bagi tahu sebelum-sebelum ni, Al-Quran tu sendiri secara generalnya, Al-Quran tu sendiri memang dah lebih dah. Memang dah berkelebihan. Okey. Tanpa kita orang kata apa membezakan antara satu surah dengan satu surah yang lain, Quran tu sendiri dia dah lebih, kan? Dan kita tak boleh kata surah Al-Baqarah ni lagi lebih, maksudnya lagi lebih mulia, lebih hebat daripada surah Qul huwallahu ahad yang hanya pendek. Tak, sebab Al-Quran tu secara totalnya, secara generalnya dia memang semua ada kelebihan surah masing-masing. Cumanya adalah beberapa surah, adalah beberapa ayat yang spesifik yang Nabi SAW secara jelas menyebut kelebihan-kelebihannya. Tapi kelebihan-kelebihan ni pun kita boleh kira mana yang Nabi sebut kelebihan itu kelebihan yang orang kata dapat pahala ataupun dapat kelebihan yang lain. Yang lainnya cuma yang adanya, yang banyaknya adalah bila Nabi sebut ada kelebihan, itu sekadar orang kata apa, preference Nabi suka surah itu, Nabi suka baca dalam solat dan sebagainya. So itu antara fadail as-suwar, kelebihan surah-surah yang ada dalam Al-Quran. Okay, kita tengok yang pertama ni,
daripada Imam Muslim di dalam sahihnya dan juga daripada Imam Ahmad bin At-Tirmidzi dan An-Nasa'i meriwayatkan daripada Uqbah bin Amir, katanya sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, tahukah kamu tentang ayat-ayat yang diturunkan pada malam ini yang tidak ada tolok bandingnya dengan ayat-ayat sebelum ini. So jadi Rasulullah SAW pernah berkata, tahukah kamu, dia pernah tanya, bagi tahu kepada Uqbah bin Amir, tahukah kamu ada surah, ada ayat-ayat yang hebat, yang tidak ada bandingnya dengan ayat-ayat yang sebelum ini. Ini sekadar nak ceritakan kelebihan surah itu, tapi macam saya kata secara generalnya Quran itu memang dah berkelebihan. Okey, dan ayat itu, surat tersebut adalah katakanlah wahai Muhammad, qul a'udzu birabbil falaq, surah Al-Falaq, dan juga surah An-Nas. So Nabi SAW nak kata surah Al-Falaq dan surah An-Nas ni walaupun dia pendek, dia adalah surah yang sangat hebat, yang orang kata banyak fadilatnya. Okey, boleh. Itu antara kelebihan dia. Seterusnya, bawah tu daripada Imam Ahmad, daripada Imam Abu Daud, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i meriwayatkan juga daripada Uqbah bin Amir, katanya Rasulullah telah menyarankan kepada aku. So Uqbah bin Amir dia kata Rasulullah SAW menyarankan kepada aku agar membaca setiap lepas sembahyang 3 surah. Surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. So ini boleh top up amalan kita lah, kan. So kita boleh check balik amalan kita lepas solat kita buat apa. Kalau memang dah ada bacaan, Alhamdulillah, at least kita berzikir dan sebagainya. Kalau tak ada, so ini amalan-amalan yang kita boleh lakukan selepas daripada solat. So ini adalah pesanan Rasulullah SAW kepada Uqbah bin Amir untuk membaca 3 kul. Yang kita orang Melayu kita panggil 3 kul ni, kita panggil 3 kul ni kita baca selepas setiap kali waktu solat. Okey. Okay, kalau kita tengok lagi, ada kelebihan-kelebihan lain, Musa 479, kita pergi ke perenggan yang nombor 2 tu, Nasa'i meriwayatkan. So dalam perenggan kedua tu, Imam Nasa'i rahimahullah ta'ala meriwayatkan daripada Abi Abdullah bin Abis Al-Juhani bahawa Nabi bersabda kepadanya, wahai Ibnu Abis, maukah engkau aku tunjukkan atau maukah aku ceritakan kepada kamu tentang sebaik-baik pendinding bagi sesiapa yang inginkan ayat pendinding. So kita ni selalu nak baca ayat pendinding dan sebagainya, menghindarkan diri daripada syaitan dan sebagainya. So sebenarnya ayat Quran ni banyak sebagai pendinding. Membaca Al-Quran tu sendiri sebagai satu pendinding. Rumah yang baru, kita baru masuk, rumah sewa, rumah baru beli dan sebagainya, baca surah Al-Baqarah untuk menghalau syaitan, jin dan sebagainya, yang jahat lah kan, yang sebagainya. So ini pun antara surah-surah lain yang Nabi SAW ajarkan sebagai pendinding, iaitu surah Al-Falaq dan juga surah An-Nas. So itu ada seperti mana dalam hadis yang dibacakan, yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Seterusnya lagi kita tengok perenggan bawah sekali itu, Imam Bukhari rahimahullah dan periwayat kitab hadis Sunan meriwayatkan hadis tentang boleh berubat dengan ketiga-tiga surah ini daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, bahawa Nabi apabila ingin berbaring di tempat tidurnya setiap malam, menghimpunkan 2 tapak tangannya, kemudian baginda menghembuskannya sambil membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Okey. Jadi Aisyah radhiyallahu taala anha, seperti mana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga imam-imam kita hadis yang lain, menceritakan bahawasanya antara amalan Nabi SAW, habit Nabi SAW ketika dia nak tidur, dia akan tadah tangan macam orang baca doa, dia akan hembus tiup dan dia membaca 3 kul, surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Kemudian baginda mengusap dengan kedua tangan sekujur jasad baginda sekadar yang boleh lah. Kadang-kadang nak capai sampai ke kaki, sebab Nabi dalam keadaan baring tu, so Nabi baca buat tapak tangan, hembus, baca 3 kul, kemudian Nabi sapu setakat yang Nabi dapat capai. Okay? Baginda memulakan dengan kepalanya, mukanya dan hadapan badannya. Baginda mengulangi perbuatan itu sebanyak 3 kali. So ini pun antara amalan. So kita boleh check balik kan, kita ni soal nak tidur macam mana kan, baring terus macam tu terus lelap ke, macam mana kan, walaupun ngantuk macam mana pun kita mesti ada amalan dia, baca doa ke, baca ni orang kata apa, muhasabah diri ke sebelum tidur. Kita ada amalan-amalan yang kita boleh lakukan, dan antaranya adalah seperti mana yang Nabi SAW sendiri buat, iaitu membaca 3 kul, menghembus dan menyapukan ke seluruh badan sekadar yang boleh dicapai. So dia buat sebanyak 3 kali. So ni antara amalan-amalan yang Nabi SAW ajarkan kepada kita. Nak katanya Nabi bukan setakat ajar benda besar-besar, nak bayar zakat macam mana, nak bagi harta macam mana, sehingga kan benda sekecil-kecil nak tidur pun Nabi ajar kepada kita. Sebab Nabi SAW dia adalah qudwah, dia adalah ikutan kita.
So kita ikut semua daripada cara hidup, daripada cara beribadah dan sebagainya. So itu kelebihan Nabi SAW selaku Nabi kita. Okay? Seterusnya kita pergi lagi ke muka surat yang seterusnya. Jadi kalau kita boleh simpulkan tadi banyak antaranya surah Al-Mu'awwidhatan ni, surah Al-Falaq dan An-Nas ni dia memang ada kelebihan tersendiri. Antara kelebihannya adalah Nabi kata surah ni hebat berbanding dengan surah-surah lain. Surah ni antara surah yang hebat walaupun dia ringkas, walaupun dia pendek. Surah ni juga Nabi baca sebagai pendinding. Surah ni juga Nabi baca selepas waktu solat. Surah ni juga Nabi baca sebagai amalan sebelum tidur. So itu semua kita boleh nampak macam mana Nabi SAW prefer surah ni. So itu saya kata fadilat surah ni fadilat surah ni memang sikit, dia tak banyak. Hadis-hadis Nabi tentang fadilat surah ni sikit. Sebabnya generalnya Al-Quran itu sendiri ada kelebihan. Tapi dalam sedikitnya fadilat surah yang dapat dikumpulkan oleh para ulama itu, kita boleh nampak dia lebih kepada Nabi prefer surah tu. Nabi prefer surah tu dibaca ketika solat. Nabi prefer surah tu dibaca sebelum tidur dan sebagainya. Okay? Dia bukan ada satu kelebihan yang menafikan ayat-ayat lain ataupun yang mengakibatkan surah ataupun ayat-ayat lain tu macam tak diguna. Tak adalah. Sebabnya Quran tu sendiri dia semua adalah secara generalnya memang ada kelebihannya. Okay? Seterusnya kita pergi kepada asbabun nuzul. Kenapa surah Al-Falaq dan surah An-Nas ni turun? Okay. Kalau kita ingat tadi, antara kelebihan surah Al-Falaq dan surah An-Nas ni adalah sebagai pendinding. Okay? Sebagai pendinding, menghalau syaitan, sihir dan sebagainya. Sebabnya turun surah ini juga adalah berkaitan dengan sihir. Yang mana Nabi SAW, walaupun dia seorang Nabi manusia yang mulia, tapi dengan iradah kekuasaan Allah SWT, Nabi SAW juga pernah disihir oleh Labid bin Al-Asam, seorang Yahudi. Okay, kita boleh tengok dalam perenggan ni, ulama menceritakan bahawasanya dalam kitab-kitab tafsir pun banyak menceritakan ada seorang Yahudi bernama Labid bin Al-Asam. Dia telah menyihir Nabi SAW. Okay, diriwayatkan dalam hadis Bukhari, dalam hadis yang Muslim daripada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. So maksudnya nak kata hadis ni hadis yang sahih, cerita yang benar. Dia telah menyihir baginda dalam sebuah perigi. Di satu tempat, di situ terdapat gumpalan rambut baginda yang gugur selepas disikat dan gigi sisir serta tali busur panah yang disimpulkan dengan 11 simpulan yang dicocok dengan jarum. So Nabi SAW sikat rambut, kan rambut biasalah kita pun sikat rambut melekat kan, macam-macam lah kan. Jadi mereka ambil rambut Nabi SAW ni 11 helai, kemudian diikatlah ke tali busur panah dan sebagainya, dijampi, dia hembus, kemudian dicampakkan ke dalam perigi, tanamlah, senang cerita tanam kan. Okay, jadi Nabi SAW sampai jatuh sakit apabila disihir. So walaupun Nabi SAW seorang Nabi, dia juga adalah manusia seperti manusia yang lain. Dari sudut kemanusiaannya itulah, dari sudut dia sakit, dia lapar, dia dahaga, dia sedih. Dari sudut tu samalah macam manusia lain. Tapi dari sudut kenabian, sudah pasti Nabi SAW tu lebih daripada manusia-manusia lain sebab dia seorang Nabi. Tapi dari sudut benda manusiawi, benda buang air, ngantuk, tidur, kemahuan untuk berkahwin dan sebagainya, Nabi SAW adalah seperti manusia-manusia yang lain. Okay? Jadi lalu Allah menurunkan dua surah ini, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Allah takdirkan setiap kali dibacakan satu ayat, Nabi SAW baca je Qul a'udzu birabbil falaq, satu ayat, terungkailah satu simpulan. Rambut tadi tu yang dekat anak panah tu terungkailah. Baginda mendapati dirinya semakin ringan sehinggalah terungkai simpulan terakhir, lantas baginda pun bangkit berdiri dengan tangkas bagaikan baginda telah terlepas daripada rasukan. So maksudnya waktu Nabi kena sihir tu, senang kata tak boleh bangun lah kan, terbaring tak boleh bangun, disebabkan buatan manusia. Okay, Labid bin Al-Asam. Tapi apabila Nabi SAW baca surah Al-Falaq dan surah An-Nas, setiap bacaan itu telah merungkai dengan kuasa Allah SWT, merungkai sihir-sihir yang diberikan, yang dikenakan ke atas Nabi SAW. Okay? So itu adalah antara sebab kenapa turunnya Al-Mu'awwidhatan. Sebab tu surah Al-Mu'awwidhatan ni boleh dibaca sebagai pendinding ataupun sebagai pengubat apabila disihir. Sebab Nabi SAW sendiri baca surah ni untuk orang kata apa, membalas sihir yang dihantar kepada Nabi SAW. Okay? So itu berkaitan dengan sebab turun ayat ini. So kita terus masuk kepada tafsiran. Okay? Kita boleh tengok
bawah tu dalam ayat 1 hingga ayat 5. So surah Al-Falaq ni dia ayat 1 sehingga ayat 5. Dia ada 5 surah. 5 ayat saja. Dia ada 5 ayat saja. Surah Al-Falaq. Surah An-Nas dia ada 6. So 6 campur 5, 11. So samalah 11. Tadi dia katakan 11 ikatan. So dibalas dengan 11 ayat yang Allah SWT turunkan. So kita tengok dulu memula surah Al-Falaq. Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Sadaqallahul azim. Okay, surah Al-Falaq ayat 1 sampai ayat 5. Berkaitan dengan tajwid sebenarnya banyak dah kita dah sentuh sebelum-sebelum ni pun. Yang ni pun sama, saya rasa samalah dengan surah yang sebelum ni, surah Al-Ikhlas dengan surah Al-Masad, Tabbat Yada. Kan sebelum ni kita ada belajar berkaitan dengan Qalqalah. So ayat ni pun sama, Al-Falaq, syarri ma khalaq, idza waqab, dan fil uqad, idza hasad. Tu semua tu Qalqalah Kubra. Kalau ingat lagi, kita pun dalam bulan lepas, Qalqalah Kubra sebab dia berada di pengakhiran ataupun kita wakaf, kita berhenti pada dia, so dia jadi besar. Kubra. Okay? So itu yang pertama. Yang kedua adalah perkataan a'udzu. Kan? Kul a'udzu. Huruf hamzah dan huruf ain tu kita kena berhati-hati. Janganlah dua-dua hamzah. Kul a'udzu. Dia salah lah. Ataupun dua-dua dia tertibai huruf ain. Qul a'udzu, tebal pula kan. Qul a'udzu birabbil falaq, salah juga. So dia qul a'u, hamzah ain. Qul a'udzu birabbil falaq. Boleh? Dan juga yang terakhir saya rasa an-naffathat. Kan dia nak sebut dia tu orang kata apa, memang bunyi Arab betul kat sini. An-naffathat. Dia kena sebut betul-betul. An-naffa, fa tu ada tasydid, kemudian nafa sa. Jangan min syarrin nafasat, tu sin. Kan huruf sin lain, huruf sa lain, huruf sad lain. So wa min syarrin nafasat. Kadang-kadang bila dia dah tertasydid nafa, sa tu pun dia tertasydid. Wa min syarrin nafasat, dia jadi macam tu. So dia kena berhati-hatilah satu-satu. Sebab tu baca Quran ni kita tak boleh gopoh, kita kena satu-satu. Qul a'udzu. Kalau baca satu-satu kita akan boleh sebut dengan jelas satu-satu tu. Okey. So itu berkaitan dengan sedikit tajwid lah kan untuk surah Al-Falaq. So kita terus tengok kepada tafsirannya. Okey, kita tengok tafsirannya bawah tu. Kita mula dengan Allah SWT berfirman, katakanlah wahai Muhammad, qul a'udzu. Bila Allah SWT kata qul, okey, ini bahasa Arab sikitlah kan. Dalam bahasa Arab ni dia macam bahasa Inggeris juga. Kalau English kan kita ada past tense, present tense kan. Kita ada yang lepas dengan yang sekarang, present kan. Eat, makan sekarang, present, eat, makan tadi kan. Kan. So bahasa Arab pun dia ada. Dia ada fi'il madhi, madhi maksudnya yang lepas, past tense. Dia ada fi'ilul mudhari' yang sekarang, present. Tapi dia ada satu lagi, dia ada fi'lul amri, amar. Dia ada kata suruh. Okay? Jadi dalam surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Allah SWT kata kul, katakan. Allah SWT wahyu ni diturun pada siapa? Turun pada Nabi Muhammad. So bila Allah kata kul, Allah kata kat Nabi Muhammad, wahai Muhammad, katakan kepada orang mukmin, orang muslim yang ada, yang mendengar baca ayat Quran ni, katakan, sampaikan pada mereka. Kul a'udzu birabbil falaq. Muhammad katakanlah bahawasanya aku tu bukan Allah dah lah. Maksudnya aku ni manusia, kita makhluk ni mohon perlindungan daripada Rabbul Falaq, Tuhan Falaq, daripada dan juga min syarri ma khalaq, daripada kejahatan makhluk ciptaannya. Kita mohon kepada Allah SWT, Rabbul Falaq. Kita mohon apa? Mohon perlindungan. Mohon berlindung tu dengan siapa? Dengan Allah. Dari siapa? Daripada kejahatan khalaq, makhluk yang diciptakan. Okay? So artinya katakanlah wahai Nabi, berlindunglah dan mintalah naungan Tuhan waktu subuh kerana malam telah berpisah darinya.
atau dengan Tuhan setiap sesuatu yang mencetus dan mengeluarkan makhluk lain yang diciptakan oleh Allah seperti binatang, subuh, benih, biji dan segala yang berasal dari tanah dan lain-lainnya. Okay, aku berlindung diri kepada Allah, pencipta segala kejadian. Okay, jadi kat sini, ala-ala kita masuk surah Al-Falaq ni, saya nak kongsikan satu cabang ilmu dalam ilmu Al-Quran. So banyak sebenarnya, Alhamdulillah, kita sepanjang kita belajar tafsir ni, kita belajar banyak yang kita namakan sebagai ulum Al-Quran, ilmu-ilmu dalam Quran. Sebenarnya tanpa tuan-tuan dan puan-puan sedar, kita banyak belajar ilmu-ilmu cabang Al-Quran. Kita bukan belajar tafsir semata-mata, kita dah tahu Makki Madani apa, kita dah tahu Asbabun Nuzul apa, kita tahu ayat pertama yang turun kepada Nabi apa, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, kita tahu banyak. So ini satu lagi saya nak kongsikan, satu ilmu cabang ulum Al-Quran. Ilmu ni ilmu yang besar, ilmu yang mendalam. Tapi saya sekadar kongsikan, sekadar nak tunjukkan antara kehebatan Al-Quran. Okay? Ilmu ni kita panggil dia sebagai ilmu al-munasabat. Munasabah kan? Ilmu munasabat. Ilmu munasabah ni ulama kata dia adalah ilmu macam mana Al-Quran itu dikaitkan ataupun kaitan di antara satu ayat. Dia ada tiga kaitan di antara satu jumlah dengan satu jumlah. Jumlah ni maksudnya dia susah. Dalam bahasa Melayu senang. Contoh bahasa Melayu kan, saya makan nasi kemudian saya pergi ke sekolah. Dalam satu ayat, saya makan nasi kemudian pergi ke sekolah. So dalam satu ayat tu dia ada dua, saya makan nasi satu, saya pergi sekolah satu. Tapi dalam satu ayat kan, saya makan nasi dan pergi ke sekolah. So apa kaitan makan nasi dengan pergi sekolah? Itu kita bagi jumlah dengan jumlah dalam satu ayat. Okay. Contoh tak apa, kita tak payah pening, contoh nanti masa lain pula saya bagi. Kemudian ada juga kaitan di antara satu ayat dengan satu ayat yang lain di dalam satu surah. Kemudian ada kaitan di antara satu surah dengan satu surah yang lain mengikut tertib susunan. Okay. Yang hari ini kita nak tengok dalam surah Al-Falaq ni adalah kaitan di antara satu ayat dengan satu ayat yang lain. Sebab Allah SWT ni dalam Quran ni, semua benda yang Allah SWT turunkan dalam kalam dia ni bukanlah satu benda yang sia-sia. Hatta satu huruf pun, huruf waw ke, huruf ba ke, sebenarnya bila Allah SWT letak tu ada fungsi dia. Kan? Dia bukan macam kita buat pantun kadang-kadang 2-3 kucing berlari, mana nak sama si kucing belang. Kadang-kadang kita boleh tukar kan, belang tu nak tukar lain lah, 2-3 kucing berlari mana nak sama si kucing paklang, contohnya lah kan. Tukar tu tak ada efek apa-apa pun, sekadar nak bagi rima belakang sama dan sebagainya. So itu kita, itu manusia kan, kita. Tapi Allah SWT ni, setiap yang Allah SWT sebutkan, berapa yang Allah sebutkan, perkataan apa yang Allah pakai, semua tu ada sebab-sebabnya. Okay? So kita boleh tengok dalam surah Al-Falaq. Yang pertama tadi Allah SWT kata, Allah SWT suruh meminta perlindungan daripada Rabbul Falaq, Tuhan makhluk-makhluk tu. Min syarri ma khalaq, daripada kejahatan yang Allah SWT, daripada kejahatan makhluk-makhluk Allah SWT. Makhluk Allah SWT ni sebenarnya bukan jahat, tapi ada kesan jahat daripada dia. Contoh, pisau. Pisau tu tak jahat. Kita pakai untuk potong buah, potong sayur, potong ayam ikan dan sebagainya. Pisau, kan? Kita buat makan. Tapi bila pisau tu digunakan untuk bunuh orang, tikam orang, so pisau tu jadi jahat. Dia jadi satu senjata, kan? Nak naik flight pun tak boleh bawa benda-benda yang membahayakan. Padahal benda tu elok sebenarnya. Spray, deodoran ke, kan? Benda tu mewangikan kita. Tapi boleh jadi dia membawa kejahatan di sesuatu keadaan. Contohnya naik flight. Kan? Apa lagi? Banyak lagi benda-benda. Bateri contohnya kan. Bateri baguslah macam mana nak remote nak berfungsi dan sebagainya. Tapi bila naik atas flight tu kena keluarkan. Liquid kena keluarkan. Kan? Padahal benda-benda tu baik. Cumanya dia ada syar, dia ada kejahatannya di sesuatu ketika. Okay, boleh. Bukanlah kita nak haramkan pisau tu, tapi dia ada kejahatannya. Okay. Semua tu makhluk Allah SWT. Hujan, makhluk Allah SWT. Hujan ni baik ke jahat? Baiklah, dia bagi kita tumbuh-tumbuhan kita, dia siram tumbuh-tumbuhan kita. Hujan juga kita guna kadang buat basuhan dan sebagainya. Tapi hujan tu boleh jadi jahat apabila berlakunya banjir. Kan? Banjir yang terlampau teruk.
panas matahari itu baik kan, kita bercucuk tanam memerlukan pada matahari, itu buah-tumbuhan nak hidup. Tapi dia ada syar, dia ada jahat dia adalah apabila panas terik, kemarau, mati semua tumbuh-tumbuhan, binatang semua kering kontang mati semua sebagainya. So dia ada kejahatannya di situ. Dan juga Al-Falaq ni juga merujuk kepada makhluk-makhluk Allah SWT yang Allah ciptakan tadi itulah. Okey, kita sambung lagi. Kemudian Allah SWT sambung lagi di dalam perenggan yang seterusnya, Dr. Abah Zuhairi disambung. Di sini terdapat penjelasan dan penegasan bahawa yang berkuasa menghilangkan kegelapan tentu juga mampu menghapuskan kegelapan kejahatan dan menyisihkan kecelakaan dari mengenai seseorang. At-Tirmidzi mengeluarkan sebuah hadis dan menganggap ia sahih. Begitu juga Baihaqi meriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW pernah memohon perlindungan dari tendungan jin dan tendungan mata manusia. Apabila turun kedua-dua surah ini, bagi dia beramal dengan membaca kedua-duanya dan meninggalkan yang lain daripada itu. Sebelum ayat Quran ini turun, Al-Falaq dan An-Nas, Nabi adalah amalan Nabi sendiri. Mungkin Nabi berdoa dan sebagainya untuk meminta perlindungan daripada pandangan syaitan, pandangan hasad dengki manusia. Tapi bila turun je Al-Falaq dan An-Nas ni, Nabi terus amalkan dua surah ni dan tinggal amalan-amalan yang sebelum ni. Maksudnya amalan-amalan sebelum ni itu adalah daripada inisiatif Nabi. Doa Nabi sendiri. Kan? Kita doa ni, orang kata apa, doa yang paling orang kata apa bagus sekali adalah apa yang Nabi ajar lah dan juga kita faham. Nabi ajar tu adalah doa yang terbaik lah. Kalau Nabi yang dah ajar tu doa yang terbaik lah. Campur pula kita faham dan kita menghayati doa tersebut dan kita minta betul-betul dengan doa tersebut, itu memang orang kata paling top lah, yang paling tinggi. Tapi kadang-kadang kita tak hafal, adalah ataupun daripada tempat-tempat tertentu Nabi SAW tak doa secara spesifik. Kita ada hajat yang spesifik. So kita doa dengan tulus hati ikhlas kita yang memohon, itu pun diterima oleh Allah SWT. Sebab doa ni bebas, doa lah macam mana pun. So Nabi SAW pun sama, dia pun inisiatif dia doa sendiri untuk menjauhkan diri daripada hasad dengki manusia dan juga pandangan jin, syaitan dan sebagainya. Bila turunnya surah Al-Falaq dan An-Nas, Nabi terus menggunakan ayat Quran Al-Falaq dan An-Nas untuk memohon perlindungan daripada Allah SWT. Okay. Seterusnya, kita tengok perenggan yang seterusnya yang bawah. Setelah Allah SWT menyebut tentang memohon perlindungan daripada kejahatan segala makhluk, Allah menyebut pula kejahatan secara khusus. Tadi Allah sebut secara umum, syarri ma khalaq, kejahatan semua makhluk-makhluk yang Allah SWT ciptakan. Okay. Bukan diinginkan jahat daripada makhluk-makhluk tu, tapi macam saya kata tadi, dia ada kejahatan yang timbul pada masa-masa yang tertentu, macam contoh-contoh saya bagi tadi itulah. Okay. Tapi kemudian Allah SWT sebut secara spesifik makhluk-makhluk yang memberikan kejahatan. Yang pertama adalah wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan daripada bencana malam apabila ia gelap, menyelubungi ataupun menyergap lah dalam ni, menyelubungi. Artinya aku berlindung kepada Allah SWT daripada bahaya malam apabila kegelapannya tiba. Justru malam mengandungi berbagai perkara yang menakutkan dan mara bahaya, seperti binatang buas, serangga yang melata di atas muka bumi, serta orang-orang jahat yang selalu melakukan kerosakan. Malam ni, macam saya kata tadi, matahari, hujan dan sebagainya. Malam tu baik, malam ni cuaca jadi redup. Kan, kalau pagi panas terik, malam tu reduplah sikit, matahari hilang. Malam ni juga kita nak rehat, kita nak tidur kan. Bila malam tu rasa rehat, rasa penat je badan, rasa ngantuk je kan. Dengan gelap-gelap tu rasa ngantuk je kan. So malam tu baik. Malam tu juga orang semua dah rehat balik rumah kan. Tapi malam tu juga boleh ada syar, ada kejahatan. Orang buat jahat waktu malam. Orang nak merompak waktu malam. Orang nak buat benda jahat lah. Na'udzubillah lah, kita minta jauh kepada Allah SWT waktu malam. Walaupun sekarang ni pagi pun dah ada orang buat jahat dah. Apatah lagi orang kata tengah-tengah berderang tu pun orang buat jahat. Apatah lagi gelap-gelap malam. Kan? Jadi Allah SWT minta kita memohon perlindungan Allah SWT daripada waktu malam. Bukan sebab kita, ya Allah janganlah bagi malam, bagilah pagi je 24 jam. Bukan. Tapi malam tu baik, kekalkanlah kebaikannya, kejahatan itu kita minta dijauhkan. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, antara benda yang spesifik Allah SWT minta kita jauhkan diri adalah wa min syarrin naffathati fil 'uqad, dan daripada kejahatan wanita tukang sihir yang menghembus pada simpulan tali. An-naffathat maksudnya tukang sihir. Tukang sihir ni kan banyak, voodoo lah, santau lah, macam-macam. So an-naffathat ni adalah satu cabang sihir yang mana tukang sihir itu menghembuskan
sihir pada tali-tali yang disimpulkan. Okay? Artinya aku berlindung kepada Allah daripada kejahatan nafsu ataupun perempuan-perempuan sihir kerana mereka meniup-niup dengan air liur mereka pada simpulan-simpulan benang apabila mereka melakukan sihir ini. Ini merujuk kepada anak-anak Labid bin Al-Asam. Labid bin Al-Asam yang tadi tu, yang sihir Nabi SAW tu. So Labid Al-Asam tu dia yang marah kat Nabi, dia yang deki dengan Nabi. Orang Yahudi dia yang jahat. Anak-anak dia tu pula tukar sihir. Anak-anak perempuan dia. So anak-anak dia lah yang menyihir. Maksudnya perbuatan sihir tu dilakukan oleh anak-anak dia, tapi owner dia yang suruh sihir tu Labid bin Al-Asam. Sebab tu Allah SWT minta untuk perlindungan daripada an-nafasat, tukar-tukar sihir. Dan yang terakhir sekali Allah SWT kata wa min syarri hasidin idza hasad. Dan juga daripada bencana pendengki apabila dirasuk hasad. Yang terakhir sekali tu. Maksudnya aku berlindung kepada Allah dari kejahatan golongan pendengki apabila mereka mengatur muslihat dan kedengkiannya. Dengki ialah mengharapkan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada seseorang yang dengki itu hilang. So maksudnya Allah SWT memohon kita, Allah SWT minta kita memohon pada Allah supaya dihindarkan ataupun diselamatkan, meminta perlindungan daripada mereka yang pendengki, yang dirasuk oleh hasad dengki dan sentiasa tak puas hati dengan orang. Dengki-dengki ataupun hasad ni apa dia? Dengki-dengki ataupun hasad ni maksud dia mengharapkan nikmat seseorang itu hilang, yang diberikan oleh Allah kepada seseorang itu hilang. Macam tu. Dia ada beza, satu dipanggil dengki, hasad. Ada satu lagi perkataan yang lain yang saya nak kongsikan insyaAllah. Tapi kita tengok hasad dulu tadi. Dengki dan hasad ni macam yang Dr. Abah Zuhaidi katakan, hasad ni adalah bila orang lain dapat nikmat, kita tak puas hati, kita dengki, na'udzubillah bukan kita lah kan. Kita tak puas hati, kita dengki, kita hasad dan kita mengharapkan bahawasanya nikmat itu dihilangkan. Kita usaha untuk menghilangkan nikmat itu. So itu dengki dan hasad. Orang tu elok-elok Allah bagi rezeki kat dia, motor baru, kereta baru sebagai contohnya, kita pula pergi jahanam kan sebab tak puas hati. Orang tu dapat nikmat naik pangkat dan sebagainya, kita pula cuba sabotaj dia supaya dia dikenakan hukuman dan sebagainya. So itu adalah hasad. Dia ada nikmat, kita tak puas hati, kita harap nikmat itu dihapuskan. Sebab tu dalam hadis Nabi SAW, Nabi SAW pernah berkata, iyyakum wal hasad. Ini saya kongsi luar, saya jumpa hadis, saya kongsikan. Iyyakum wal hasad, fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Nabi SAW pernah berpesan, hendaklah kalian menjauhi sifat hasad dengki, kerana ia menghapuskan kebaikan seperti mana api menghapuskan kayu. Hasad ni adalah seperti mana api menghapuskan kayu. Kita ni insyaAllah banyak kebaikan yang kita buat, tapi dengan hasad kita pada orang, kebaikan-kebaikan itu akan jadi tidak bermakna, terbakar macam mana api membakar kayu. Itu hasad. Tapi ada satu lagi, Nabi SAW dalam hadis yang lain, Nabi kata, la hasada illa fitnatain. Ini saya kongsikan la hasada illa fitnatain. Maksudnya Nabi kata perasaan hasad dengki itu tak boleh, la hasada, tak boleh hasad. Illa fitnatain, tapi boleh hasad pada dua. Macam mana pula tu kan? Nabi kata tak boleh dengki tadi, iyyakum wal hasad. Tiba-tiba Nabi kata tak boleh hasad, kecuali dua je. Apa dia dua tu? Rajulun atahu Allahu malan fasullita ala halakatihi fil haq, wa rajulun atahu Allahu al-hikmah fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Maksudnya perasaan hasad dengki itu dilarang kecuali pada dua perkara. Dengki terhadap seseorang yang Allah SWT kurniakan kepadanya harta dan dia membelanjakannya pada jalan kebenaran. So maksudnya orang seorang ni Allah SWT bagi nikmat pada dia, Allah SWT murahkan rezeki dia. So bukannya kita dengki, kita nak hapuskan nikmat tu. Bukannya kita dengki, dia ni banyak pula duit dia ni kan, sabotaj bagi bankrupt ke sebagainya kan. Bukan. Tapi kita dengki tengok orang tu Allah bagi rezeki kat dia banyak, tapi orang tu walaupun rezeki dia banyak, dia infakkan harta dia, dia pemurah, dia share harta dia, dia share nikmat dia dengan orang. So dengki kita tu bukan dengki nak hilangkan nikmat tu, tapi dengki kita adalah kita dengki, ya Allah, aku nak jadi sebaik tu, aku nak jadi macam orang tu, baik. So dia bukanlah dengki-dengki jahat. Dia cuma macam hebatnya orang tu boleh buat amalan lebih, kan? Rezeki dia lebih. Orang kata dengan bertambah kaya, bukan dia lagi bertambah kedekut, tapi dia bertambah baik, bertambah pemurah. So kita dengki maksudnya kita nak jadi macam tu, nak jadi sebaik itu.
So itu yang dibenarkan oleh Nabi SAW. Yang kedua adalah apabila seorang itu diberikan hikmah dan dia berhukum dengannya dan mengajarkannya, ataupun dia tu diberikan kelebihan, diberi ilmu. So bila orang tu diberi ilmu, bukan kita deki, kita nak hilangkan ilmu dia, tapi orang tu diberi ilmu dan orang itu dengan ilmu dia tu tidak menjadikan dia bongkak, tapi dia share ilmu dia tu dengan orang. So kita pula rasa macam hebatnya kan, orang tu dah berilmu, bukannya dia malah kedekut ataupun sombong ataupun tak layan kita-kita yang tak tahu ni, tapi dia kongsi ilmu dia dengan orang. So kita harap kita jadi seperti orang tu. So ini dua hasad yang dibenarkan oleh Nabi SAW. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, syarah kepada Sahih Imam Bukhari, Imam Ibnu Hajar dia kata ada satu lagi istilah yang sebenarnya lagi betul adalah, bukan nak kata Nabi salah, bukan, tapi satu lagi istilah adalah kita panggil sebagai al-ghibtah. Ghibtah, alif lam ghin ba ta ta marbutah, al-ghibtah. So al-ghibtah ini yang apa ni, kita nak nikmat orang tu tanpa kita nak hapuskan nikmat dia tu. Al-ghibtah. Cumanya Nabi SAW bila Nabi sebut hasad kat situ, Ibnu Hajar kata Nabi pakai itu sebagai kiasan, bukan kiasan. Maksudnya hasad-hasad ni kan kita rasa tak puas hati dengan nikmat orang lain, tapi beza dia adalah sama ada kita nak hapuskan ke kita tak nak hapuskan. So Nabi kata tak boleh hasad kecuali dua benda je. Kita jealous tengok orang buat amal baik, so kita pun nak jadi macam dia. Itu je yang dibenarkan. Bukan Nabi SAW kata boleh hapuskan nikmat dia, tak. Tapi kita usaha untuk jadi macam dia. So itulah hasad yang Nabi SAW masukkan. So dekat sini kita boleh tengok macam mana Allah SWT minta kita memohon pertolongan daripada mereka yang ada hasad dengki. Okay. Kembali balik daripada tadi yang saya kata, ilmu munasabah. Okay, ilmu munasabah ni adalah kaitan di antara satu ayat dan satu ayat. So kalau kita tengok rantaian ayat ni, daripada ayat 1 sampai ke ayat ke-5 ni, kita tengok bahawasanya Allah SWT letak dan Allah SWT susun benda tu, Allah SWT spesifikkan tu ada sebab, bukannya saja-saja. Okay, kalau kita start pada bawah tadi, Allah SWT minta kita memohon perlindungan daripada al-hasad, orang yang dengki. Okay, orang yang dengki. Okay. Sebelum daripada hasad tu, Allah SWT sudah minta pertolongan daripada siapa? Daripada an-nafathat, orang yang menghembuskan sihir, orang yang menyihir kita. Okay, apa kaitan orang yang sihir dengan orang yang hasad? Macam tu. Apa kaitan orang sihir dengan orang hasad? Pelopor ilmu atau pioneer kan, orang yang start ilmu munasabah ni, nama dia Imam An-Naisaburi. Habit Imam Naisaburi ni bila dia baca Quran, dia akan tanya, lima ju'ilat hadhil ayah ila jambi hadhil ayah. Kenapa ayat ni duduk sebelah ayat ni? Itu Imam Naisaburi. Imam Naisaburi ni dia baca Quran bukan baca Quran kosong ni kan, kita baca straight je kan, kita tak faham ke, kita faham ke, kita baca straight je kan. Itu pun Alhamdulillah dapat pahala, bukanlah kata tak elok. Alhamdulillah kita baca Quran. Tapi ulama' ni yang faham Quran ni, dia bukan mempersoalkan tak puas hati, tapi dia tanya, kenapa ayat ni duduk lepas ayat ni, kenapa Allah cakap macam ni? Kenapa Allah cakap macam ni? Lepas surah Al-Fatihah, kenapa surah Al-Baqarah? Ulama' fikir. So Imam Naisaburi dia tanya, kenapa ayat ni duduk sebelah ayat ni? Kenapa tak qul a'udzu birabbil falaq wa min syarri nafathat, atau balik macam tu, wa min syarri hasad, lepas ulang balik naik atas? Kenapa tak macam tu? Okay. Jadi apa kaitan orang hasad dengan orang yang an-nafathat, yang tukang penyihir? Sebab orang yang menyihir itulah orang yang hasad, orang yang dengki, itulah. Nauzubillah, kita kan kita dengar banyak kes kan, kadang orang dengki, kedai tak nampak, kedai tiba-tiba itu, kedai tiba-tiba ini, banyak kan apa ni cerita-cerita orang kan, ada yang ya lah, ada yang betul-betul sihir lah kan. So kita boleh tengok orang yang sihir ni adalah orang yang dengki. Kalau dia tak dengki, dia tak sihir. Macam tu. Dan satu lagi menariknya, dalam banyak-banyak kejahatan, tapi Allah sebut sihir. Kenapa Allah sebut sihir? Sebab sihir ni, kita ni daripada zaman Nabi ni, zaman 1400 tahun dulu, lama dah. Kita ni dah 2023 kan. Apa ni, daripada naik unta, dah naik kereta, dah boleh terbang lah kan. Tapi walaupun macam mana teknologi kita bertambah maju dan sebagainya, macam mana maju pun kita, pemikiran kolot sihir tu masih ada sampai sekarang. Evergreen pula sihir tu kan. Daripada zaman Nabi dulu, bahkan sebelum Nabi lagi dah ada sihir-sihir ni. Ingatkan dah hilang lah kan di telan zaman. Oh ingat dah maju ni, lagilah orang lagi maju. Dah tak guna sihir, tapi masih lagi rancak sampai ke hari ni.
So apa Allah SWT sebut tu memang bentuk evergreen, digunakan sampai ke hari ini. Okey, kita belakang lagi. Sebelum wa min syarri daripada hasad, wa min syarri nafathat, tukang sihir. Sebelum tu lagi wa min syarri ghasikin idza waqab, dan kejahatan waktu malam. Apa kaitan waktu malam? Apa kaitan tukang sihir? Apa kaitan orang hasad? Ya. Saya rasa kita pun boleh fikir kan, apa kaitan malam, tukang sihir dan juga hasad. Sebab orang yang hasad dengki, kalau dia tak puas hati dan nak buat jahat dengan kita, dia buat waktu bila? Malam. Orang yang nak pergi rumah tukang sihir dan mendapatkan sihir, dia pergi waktu bila? Malam. So sebab tu, macam saya kata tadi, malam tu dia baik. Cuma kejahatannya adalah apabila dia digunakan untuk benda-benda ni. Benda-benda hasad, benda-benda sihir dan sebagainya. So nampak tak Allah SWT susun tu? Benda-benda yang kita kena minta pertolongan. Okay. Sebelum tu lagi, daripada waktu malam, Allah SWT kata, wa min syarri ma khalaq. Minta pertolongan daripada kejahatan yang Allah SWT, makhluk yang Allah SWT cipta, daripada makhluk-makhluk Allah SWT. Jadi malam tu makhluk Allah, an-nafathat tu, sihir tu makhluk Allah, penyihir tu makhluk Allah. Hasad, orang yang hasad tu pun adalah makhluk Allah. So Allah SWT suruh minta perlindungan daripada kejahatan makhluk-makhluk Allah ni. Sebenarnya malam tu baik tapi malam orang buat jahat. Sebenarnya manusia baik tapi manusia pergi sihir. Sebenarnya manusia baik tapi manusia ni ada hasad dengki. So semua ni adalah makhluk Allah SWT. Dan last kali Allah SWT simpulkan, bukan last kali lah, first kali Allah SWT ingatkan kita, nak minta pertolongan tu dengan siapa? Dah tahu dah jahat-jahat ni. Tapi nak minta pertolongan tu dengan siapa? Dengan Tuhan kepada makhluk-makhluk ni. Kerana makhluk-makhluk ini tidak berkuasa, bahkan Allah lah yang lebih berkuasa, Allah lah yang paling berkuasa dan yang boleh selamatkan kita daripada benda-benda ni. So itu susunannya yang Allah SWT letakkan. Boleh je Allah SWT direct je terus bagi. Minta perlindungan dengan aku, dah. Tak payah buat satu surah pun, ringkas je, minta perlindungan dengan aku. Tapi Allah SWT huraikan dulu dan Allah SWT bagi kita nampak dulu buruk dia. Macam orang kata makan ubat lah. Boleh je kita direct je, makan ubat ni nak sihat, contohnya lah kan, ubat apa-apa je lah kan. Tapi tak, daripada lepas bila sebut je makan ubat ni, kadang-kadang tak jalan, orang tak dengar. Kita kena hurai dulu, kalau tak makan ubat ni akan bagi efek sekian, akan merosakkan sekian. Barulah dia rasa, oh ya ke? So macam mana tak nak bagi rosak sekian tu? Makanlah ubat. Macam tu. Sesama juga macam ni. Macam mana, boleh cerita dulu, ni orang hasad dengan kau ni, nanti orang akan buat jahat dengan kau, orang akan sihir kau ni, malam ni orang akan buat jahat dan sebagainya. Oh ya ke? So macam mana nak selamatkan diri tu? Mintalah perlindungan dengan makhluk-makhluk tu, daripada Tuhan makhluk-makhluk tu. Sebab makhluk-makhluk tu tidak berkuasa melainkan dengan izin Allah SWT. So itu mesej yang disampaikan, dan ini saya panggil tadi sebagai al-munasabat, kaitan di antara satu ayat dan satu ayat lain. So munasabat ni banyak banyak dalam Quran ni kita nampak kaitan. Boleh? So itu ringkasan sikit berkaitan dengan surah Al-Falaq. Sebenarnya ada banyak ayat-ayat doa-doa belakang tu. Masa kita pun ada sikit je lagi tu. Tak apa, kita skip dulu. Kalau sempat nanti kita patah balik, tengok ada ayat-ayat Quran yang Nabi ajar untuk orang sakit dan sebagainya. Nanti kita tengok. Kita terus dulu pergi kepada surah An-Nas yang terakhir, insyaAllah. Surah An-Nas ni pun ringkas je. Okay, dalam surah An-Nas ni dia ada 6 ayat. Okay, nama surah saya skip je lah. Nama surah, kenapa surah An-Nas? Qul a'udzu birabbin nas. Sebab memang nama dia An-Nas, mula-mula sekali. Okay. Kita terus pergi kepada ayat Qurannya, muka surat 488. Allah SWT berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Ini pun sikit je, sikit belakang-belakang tu. Nas, malikin nas, ilahin nas, belakang-belakang tu. Itu kita panggil sebagai mad arid lis sukun. Saya rasa saya pernah sebut pasal ni kan, mad arid lis sukun.
Okey, asalnya dia mak asli je kalau kita sambung. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, dua 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 dua. Tapi bila kita berhenti, so dia jadi mak arid disukun, boleh dibaca 2, 4 ataupun 6. Minimum berapa? 2. Sebabnya ada orang baca surah An-Nas ni lagi-lagi time kita baca tahlil dan sebagainya, nak laju, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Dia bukan nun sambungan sin terus. Kalau nun sambungan sin terus betul. Nas, nas, nas. Dia tak ada harakat. Tapi bila dia ada huruf mad, nas, malikin nas, at least 2 lah. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Kalau nak laju pun pastikan 2 harakat. Jangan pendek langsung macam tak ada. Kan? So itu salah lah. Dia tak cukup harakat dia. Panjang lagi bagus. Ma'rif sukun, Qul a'udzu birabbin nas 4 ataupun 6. Okey, boleh? Okay, kita terus pergi pada tafsir. Bawah tu Allah SWT berfirman, Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah wahai Muhammad, aku mohon perlindungan kepada Tuhan pemelihara manusia. Okay, tadi Allah SWT cerita tentang makhluk dan sebagainya. Tapi makhluk tu Allah SWT secara perinci kan, makhluk yang hasad, makhluk yang penyihir dan sebagainya kan. Tapi at the end, makhluk-makhluk tu adalah manusia. Kan? Makhluk-makhluk lain ni tak banyak buat jahat dengan kita. Bukit Bukau, Gunung Ganang ni dia tak banyak buat jahat dengan kita. Tapi disebabkan tangan manusia lah benda tu buat jahat dengan kita. Disebabkan tangan kita yang tidak menjaga alam sekitar lah, rosak dan sebagainya kan. Mengakibatkan macam-macam lah kan. Banjir ke, tanah runtuh ke dan sebagainya. Atas kerakusan manusia, benda tu buat jahat dengan kita. Maksud saya jahat tu faham kan? Maksudnya dia ada bagi kesan buruk. Tapi at the end of the day yang membuat jahat ni adalah manusia. Kan? Burung dia tak buat jahat dengan kita kalau kita tak buat jahat dengan dia. Macam binatang tak buat jahat dengan kita kalau kita tak buat jahat dengan dia. Kacau habitat dia, keluarlah dia contohnya lah kan. Jadi surah An-Nas ni Allah spesifikkan untuk meminta perlindungan pada Allah daripada manusia dan juga jin secara spesifik. Tadi tu orang kata cerita-cerita bukan terpencil lah, cerita-cerita spesifik lain. Penyihir, orang hasad dengki dan sebagainya. So Allah SWT suruh meminta perlindungan daripada manusia yang jahat ni. Tapi nak minta perlindungan tu dengan siapa macam tadi? Malam semua ni nak minta perlindungan dengan siapa? Tuhan malam tu lah. Tuhan malam tu Allah. Kan? Ada contoh lah, ni contoh saya main petik contoh ni kan. Ada budak main bola kat luar, sepak bola terkena rumah kita, pecah cermin. Nak cakap dengan dia tak load. So kita nak cakap dengan siapa? Mak bapak dia ni yang boleh memberikan, yang ada autoriti terhadap dia. Bukan Tuhan dia tapi dia boleh bagi autoriti ke atas budak ni. So mak bapak dia. So sama juga siapa yang ada autoriti ke atas manusia ni? Tuhan kita lah. Iaitu Allah SWT. So Allah SWT tu Rabbun Nas. Malikin Nas. Dia juga bukan setakat Tuhan. Dia adalah Malik. Pemilik kepada manusia ni kan. Pemilik manusia tu. Ilahin Nas. Dan juga sembahan manusia. Yang ni dalam perenggan yang seterusnya tu saya ringkaskan je lah. Dr. Abbas Zuhaili dia kata kat sini ada elemen rububiyah, malakiyah dan juga ilahiyah kat sini kan. Rububiyah maksudnya kat sini adalah pemelihara, Tuhan tu penguasa. Okay? Allah SWT tu dialah yang berkuasa untuk kita memohon perlindungan dengan Allah SWT. Tak ada lain yang lebih berkuasa melainkan Allah SWT. Malakiyah maksudnya kita ni adalah milik Tuhan. So apa-apa kita kena ikut rules dia sebab kita ni milik dia. Macam mana seseorang itu dia menjadi milik sebuah syarikat, milik sebuah institusi, organisasi, so dia kena ikut rules dia. Dan seterusnya ilahiyah. Disebabkan Tuhan itulah penjaga kita, tempat kita mohon perlindungan. Disebabkan Allah SWT itulah tuan kita ni dimiliki oleh dia, so ilahiyah. So kita kena sembah dia. Dan macam tu. So dia 3 rangkai itu. Rububiyah, ilahiyah dan juga malakiyah. Allah SWT suruh minta perlindungan pada apa? Min syarril waswasil khannas. Ada perenggan bawah sikit tu. Min syarril waswasil khannas. Kita minta perlindungan daripada kejahatan waswas, bisikan syaitan yang sentiasa bersembunyi. Kan? Syaitan yang sentiasa mewaswaskan manusia. Kat situ boleh nampak daripada Ibnu Abbas mentafsirkan ayat ini dengan katanya syaitan duduk bercokol. Tuan-tuan faham ke bercokol apa? Kan? Saya rasa dialek Kelantan ada ni, cokol, bercokol. Tadi pun saya sempat search perkataan bercokol pun ada dekat DBP. Bercokol maksudnya duduk berkerumun.
Macam mana penyamun-penyamun duduk bercokol. Penyamun-penyamun duduk, apakah penyamun, dia kata apa, orang-orang jahat, orang-orang jalanan duduk bercokol di tengah jalan nak samun orang. So bercokol ni macam duduk kumpul kat tengah tu, nak macam mau dibuat apa tak tahulah. So syaitan ni duduk bercokol dalam hati manusia, duduk berhimpun. Apabila manusia lupa dan lalai mengingati Allah, dia akan membisikkan kejahatan. Tapi apabila disebut nama Allah, dia akan terdiam dan mengecut. So itu min syarril waswas. Sebab syaitan ni dia memang suka mewaswaskan manusia. Okay. Kemudian sambungannya, Allah SWT berfirman, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Muka surat 490 bawah sekali. Yang atas tu semua tu huraian-huraian lah, ada kisah-kisah. Saya skip je. Syaitan ni alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan di dalam dada. Allah SWT sebut dada, tapi yang dimasukkan dada tu adalah hati. Dalam hati manusia ni, syaitan sentiasa bisik-bisik. Sebab tu kadang-kadang hati kita tak tenteram. Sebab tu kadang-kadang hati kita ni jadi was-was. Kita ada keputusan yang perlu dilakukan, kita was-was dan sebagainya kerana syaitan membisik. Sebab tu kita kena sentiasa berzikir, kita kena sentiasa memohon perlindungan kepada Allah. Ya Allah Tuhanku, thabbit qalbi, tetapkanlah hati aku ni. Janganlah dibolak-balikkan hati ni dengan bisikan syaitan. Kalaulah ini keputusan yang perlu aku ambil, kau tenangkanlah hati aku, kau tetapkanlah hati aku, ya Allah. Tunjukkanlah aku jalan yang benar. Sebab syaitan ni dia akan sentiasa was-waskan. Tak payahlah buat, nanti kau rugi. Contohnya, kita nak bersedekah contohnya, tak payahlah sedekah, nanti rugi duit tu, kau boleh buat macam-macam lain. Dia akan ada bisikan-bisikan dia. Okay, dan yang terakhir sekali, Allah SWT kata, minal jinnati wan nas. Demikianlah, minal jinnati wan nas, perenggan yang akhir tu, yang ni, dari kalangan jin dan manusia. Allah SWT kata, Allah SWT minta kita mohon perlindungan daripada min syarril waswasil khannas, bisikan-bisikan syaitan. Yang mana syaitan-syaitan ini ada minal jinnati wan nas, ada syaitan-syaitan jin dan syaitan-syaitan manusia. Syaitan-syaitan jin ni memang kita tahu syaitan lah. Syaitan yang kita tak boleh tengok tu, makhluk gaib kan, syaitan yang bisik, syaitan kecil, syaitan besar dan sebagainya tu kan. So itu syaitan yang kita makruf, kita tahu. Tapi ada juga Allah SWT namakan sebagai syaitan manusia. Macam mana pula dia manusia jadi syaitan? Maksudnya manusia-manusia yang berperangaikan syaitan, yang membisik-bisikkan benda-benda yang tak baik pada kita. Ni macam kalau dalam cerita Tiga Abdul tu, yang penasihat 20% tu lah, kan, penasihat 20% kepada Sadiq Sigaraga tu. So itulah bisikan syaitan-syaitan manusia. Sadiq Sigaraga tu pada asalnya baik, tapi dikelabu matakan dengan harta-harta mak bapak Tiga Abdul tu. So dia dah ada orang kata keinginan jahat. Kemudian keinginan jahat tu tidak berjaya dibendung, kan, kita ni kan iman naik turun kan, dikelabukan dengan harta. Kena pula ada penasihat 20%, so maksudnya perasaan nak buat jahat tu lagi membuat puak. Tapi bila mana akhirnya, kan cerita Tiga Abdul tu, apabila Abdul Wahab tu dengan kebijaksanaan dia menginsafkan semua adik-beradik dia dan juga Sadiq Sigaraga, last sekali dia terima apa yang pembantu rumah dia kata tu, bijak kan Abdul Wahab ni? Dia kata, ya bijak kan, kau tak bergeliga, dia kata kan, bijak. So last kali dia mengakui dan dia menerima kesalahan dia, dan dia menerima kebaikan dan kebijaksanaan Abdul Wahab. Nak katanya manusia ni iman dia ada naik, ada turun. Yang kita tak naknya bila iman kita tengah turun tu, ada pula yang menyucuk-nyucuk, kan. So kita minta perlindungan pada Allah SWT. Dalam iman kita ni berpulak balik dah, kena pula cucuk dengan orang-orang yang membisik-bisikkan benda jahat. So kita minta perlindungan kepada Allah SWT supaya iman kita ni sentiasa mantap. Kita pun ada amalan-amalan supaya iman kita sentiasa mantap, dan kita dijauhkanlah daripada bisikan-bisikan syaitan jin dan juga syaitan-syaitan manusia. So itu yang dimaksudkan oleh Allah SWT. Okay, syaitan jin dan manusia inilah yang akan membisik-bisikkan pada kita, mewaswaskan kita. Dan syaitan jin dan syaitan manusia ni juga lah yang kaitan dengan surah Al-Falaq tadi, yang hasad, yang dengki, yang tukang sihir dan sebagainya. So itu semua adalah kerja syaitan yang dilakukan. Okay, so itulah sedikit berkaitan dengan surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Kita dah terlebih masa banyak juga ni kan, 4 minit dah terlebih. Cumanya last lah, saya rasa saya kena kongsi lah kan, kalau tak kita tak terbaca. Muka surat sikit je tadi, muka surat 484. Muka surat 484,
Sebabnya benda ni saya rasa benda-benda ni benda-benda amalan. So saya rasa kalau tak share rugilah, kot-kot tuan-tuan dan puan-puan nak amal, so saya tak share rasa rugi pula kan. Kalau tak nanti kena baca lagi selai-selai kan. Yang ni alang-alang dah terjemah yang ni. Kalau tengok kat sini, ini tadi kita cerita tentang surah Al-Falaq kan. So kat sini Dr. Wahab Azwari ada selitkan juga bacaan-bacaan Nabi ketika mana jumpa orang sakit. So kita ni pun kadang-kadang jumpa orang sakit dan sebagainya, apa yang kita kena buat, apa doa-doa kita. So ini antara benda-benda lah, kan. Antaranya bukan setakat jumpa orang sakit, kita sakit pun kita boleh baca. Sebab Ibnu Abbas kata Rasulullah pernah mengajar kami mengubati sakit dan demam. Tapi tuan-tuan dan puan, saya rasa kita ni orang kata apa, kita ni ada ilmu, kita ni bijak lah kan. Maksudnya ikhtiar ni pada kedua-dua, kan. Ikhtiar perubatan pun kita kena ambil kira, ikhtiar spiritual pun perlu diambil kira. Sebab WHO, World Health Organization, dia kata kesihatan ni termasuk kesihatan spiritual. So WHO pun mengakui spiritual tu penting. Tapi pada masa sama, spiritual penting, fizikal pun kena diubati lah. Sebab walaupun Nabi SAW mengubati diri dengan bacaan-bacaan, Nabi baca surah Falaq, surah An-Nas, tapi ada juga adalah hadis-hadis Nabi ajar memang kena treat patient tu, treat betul-betul, bukan sekadar baca doa, baca surah, tak. Bila mana penyakit taun berlaku, mereka mengasingkan adanya kita panggil apa, kita pun PKP, kita buat benda tu, kita isolate, kita quarantine, so semua tu ada sandarannya dalam hadis Nabi. Okay, jadi yang ni antara doa demam. Bismillahirrahmanirrahim, a'udzubillahil azim min syarri kulli 'irqin na'ar wa min syarri harrin nar. Dengan nama Allah yang Maha Mulia, aku berlindung kepada Allah Maha Hebat dari gangguan urat yang bengkak, kan, demam-demam, sakit urat dan sebagainya, dan juga daripada suhu panas yang pijar. Suhu panas. Nabi SAW bila balik daripada baca surah Al-Alaq tu kan, Nabi dapat wahyu pertama daripada Gua Hira, Nabi balik ke rumah. Kan Nabi demam, dalam cerita wahyu pertama tu, daripada Gua Hira Nabi dapat wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nabi kan lari turun balik ke rumah dia, Nabi demam. Apa yang Khadijah buat? Apa yang Nabi minta Khadijah buat? Sabbu alayya ma'an barida. Tuangkanlah pada aku air sejuk. Maksudnya itulah kata kalau demam ni tak semestinya demam duduk saja kan baca doa, tak, ada treatmentnya. Nabi SAW bila demam, Nabi suruh Khadijah tuangkan air sejuk atas dia, sebab nak kawal suhu badan kan, tengah panas tuang air sejuk dan sebagainya. So itu ikhtiar Nabi selain baca doa. Okay, kemudian Nabi kata siapa yang menziarahi pesakit yang belum nazak, sebab nazak ada bacaan lain, nazak ada ajar di syahadah dan sebagainya. Tapi kita jumpa orang sakit ataupun tak jumpa pun, kita dengar ada orang sakit dan sebagainya, kita kata apa? As'adullahal azim Rabbul Arsyil Azim ayyashfik. Aku mohon kepada Allah yang Maha Agung, Tuhan yang memiliki arash, yang Maha Hebat, agar memulihkan kesihatan kamu. Ataupun kita dengar syafakallah kan, syafakallah. Tapi ini bahasa Arab kena celik sikit lah. Kalau ayyashfik, itu maksudnya Allah SWT akan sembuhkan kamu. Tapi kalau kita duk pakai syafakallah tu, dia kena ada bahasa Arab sikit. Syafaka untuk kamu lelaki, syafaki untuk kamu perempuan, macam tu. Senang kata syafakumullah, macam assalamualaikum kan, ikut kamu lah lelaki perempuan kan, syafakumullah 7 kali kan, ya apa ni, semoga Tuhan sembuhkan kamu, semoga Tuhan sembuhkan kamu. So ini pun ada ajaran Nabi juga. Yang lain pun ada juga ketika Rasulullah SAW menziarahi orang sakit, bagi dia mengucapkan adhibil ba's rabban nas ishfi anta syafi la syafi illa ant. Adhibil ba's rabban nas ishfi anta syafi la syafi illa ant. Ini pun doa. Wahai Tuhan sekalian manusia, hilangkanlah kesakitan. Kita tengok orang tu sakit apa-apalah, sakit kaki, sakit demam, sakit apa-apa, ya Allah Tuhanku, hilangkanlah kesakitan, sembuhkanlah dia, ishfi anta syafi, sembuhkanlah dia, engkau lah Maha Penyembuh, la syafi illa anta, tidak ada penyembuh melainkan kau wahai Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pun doa juga Nabi SAW ajar. Dan yang terakhir sekali, doa yang saya rasa kita boleh amal juga, doa yang Nabi baca pada Hasan dan Husin. Ini doa pada budak-budak. Yang ni tuan-tuan ada anak-anak kecil, ada cucu, ada anak-anak kecil, ada budak kecil lah senang cerita. Ini doa yang Nabi bacakan kepada cucu Nabi, Hasan dan Husin. Doa ni juga ustaz-ustaz kita baca time tahnik anak. Kan ini doa dia. U'idhukama bikalimatillah u'idhukuma bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin muhammah wa min kulli ainin lamah.
Aku lindungkan kamu berdua dengan kalimah Allah. Maksudnya Nabi bacakan tu Hasan dan Husin tu, aku lindungkan kamu berdua ni dengan kalimah Allah yang amat sempurna dari gangguan segala syaitan dan binatang berbisa dan dari segala tenungan mata yang mencela. Daripada syaitan, daripada binatang bisa, sebab budak-budak tak tahu kan binatang depan dia binatang apa kan. So Nabi minta perlindungan. Okay? Ataupun yang selalu kita baca dalam maksurat, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu semua tu adalah bacaan-bacaan minta kita mohon perlindungan daripada Allah SWT. Okey. Jadi saya rasa itu je lah. So doa-doa ni boleh tanda-tanda banyak sangat kita amallah sikit-sikit satu-satu dulu, tak apa kan, biasakan diri yang mana-mana dulu kan. Mana yang mudah kita sebut dulu tak apa, kita amalkanlah dahulu. So lama-lama tu kita boleh upgrade lagi kan. So orang lain duk syafakallah kita laju setapak kan. Lain pula ayat kita kan, azhibil ba'sa, lain sikit bunyi dia kan. So itu semua kita upgrade diri kita lah dalam amalan-amalan kita pada Allah SWT. Jadi saya rasa setakat itu saja. Alhamdulillah kita selesai juzuk ke-30, juzuk Amma, tadabbur memahami Al-Quran dengan menggunakan tafsir Al-Munir karangan Dr. Wahbah Zuhaili. So alhamdulillah lah. So ini cumanya tidaklah kata berakhirnya di sini tu dah tak payah baca dah lah juzuk 30 ni, tak. So macam saya kata, Al-Quran ni lagi dibaca lagi banyak pengetahuannya. Ini pakai tafsir Munir, pakai tafsir lain mungkin lagi lain pula bacaannya, lain ilmu yang dapat kita belajar kan. So insyaAllah kita cuba perbanyakkan lagi pembacaan kita, lagi-lagi berkaitan dengan Al-Quran. Okay? Jadi saya rasa setakat itu saja. Apa yang baik daripada Allah SWT, apa yang kurang dan sebagainya sepanjang saya kongsikan juzuk 30 ni daripada kekurangan diri saya sendiri. Semoga Allah SWT ampunkan dan semoga Allah SWT tunjukkan yang benar kepada saya juga, nak improve diri. So insyaAllah ada rezeki yang lain kita akan jumpa lagi. So saya rasa setakat itu dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri mu'nisa wa fil qiyamati syafi'a wa ala sirati nura wa ila al jannati rafiqa wa minan nari sitran wa hijaban wa ila al khairati kulliha dalilan wa imaman bi fadlika wa judika wa karamika ya akramal karim ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin.